kita satukan hati kita dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk mendengarkan pengajaran daripadamu Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau telah mengirimkan hamba-Mu, Pendeta Elia Liang, untuk mengajarin kami Tuhan. Tuhan pakai kedua hamba-Mu untuk menyampaikan segala isi hati Tuhan, agar kami boleh semakin mengerti tentang rencana Tuhan di dalam gereja kami. Kami semuanya sepenuhnya berserah ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.弟兄姐妹平安， Shalom Bapak Ibu sekalian. 非常感恩。刚刚我们算了一下哈，大概是3年了哈，3年了终于 Saya 有机 bersyukur 会 sekali 再回 kalau 来。 hitung-hitung sekitar sudah 3 tahun. 谢谢你们没有忘记我， Terima kasih untuk tidak melupakan saya. 非常感恩能够再次的来到我们阿巴洛这边，能够一起再 Sangat 来敬 bersyukur 拜。 boleh kembali datang ke sini untuk beribadah bersama-sama. 今天跟大家来分享一个的主题， Hari ini kita mau sharing tentang satu tema. 我相信疫情呢带来了许许多多的改变， Saya percaya pandemi ini membawa banyak perubahan bagi kita semua. 很多其实本来是已经在发展的 Sebenarnya sebenarnya sesuatu itu sedang berkembang. 但是疫情呢就促进了这个的加速了这个的发展。 Tapi begitu terjadinya COVID ini menjadi 加速 mempercepat perkembangan itu, 所以特别是在科技啊、资讯啊、媒体啦、这些的层面， terutama di teknologi dan juga informasi. 所以在面对这样的一个的迅速巨变的时代 Di dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu tambah cepat ini, 其实我们很容易呢就会迷失 seringkali kita bisa jadi tersesat. 一迷失呢就会失去方向， Begitu tersesat kita kehilangan arah. 那么就不知何去何从了。 Jadi kita tahu ada di mana. 所以今天跟大家来分享有关这个基督徒这个世代门徒的这个的训练。 Hari ini kita mau berbagi tentang misi daripada murid-murid di era baru. 那个控制的， Alat remote-nya ada. 所以今天跟大家分享这样的一个的题目。 Hari ini tema yang akan kita sharingkan itu. 当我们提到使命跟时代的时候， Ketika kita berbicara tentang misi dan juga zaman, 其实呢很容易sebenarnya gampang sekali kita. 就是说很不容易去拿捏它的平衡。 Kita susah untuk mengambil satu balance-nya itu. 所以因为一不小心的话呢， Karena kalau kita tidak hati-hati, 我们为了迎合时代呢而改变了使命。 sehingga kadang-kadang kita demi untuk beradaptasi kepada zaman itu, kita merubah kita punya misi jadinya. 不然呢就是呢固守使命呢而不适切时代。 Kalau sebaliknya, kalau kita tetap bertahan dengan misi itu, kita tidak lagi tertinggal dengan zaman itu. 所以呢，有时候为了迎合时代呢，我们就改变了使命。 Kadang-kadang demi untuk mengikuti zaman, perubahan zaman itu, kita merubah kita punya misi. 不然的话呢，就固守使命呢，而不能迎合时代的需要。 Dengan kata lain, kita tidak mengikuti misi dan juga tidak mengikuti perubahan zaman. 所以今天呢，会从教会的历史的4个阶段跟大家来分享。 Hari ini kita mau sharing dari 4 tahapan sejarah gereja. 那第一个呢，我们要从耶稣的祷告开始，然后呢，来到初期教会，并且呢，会进入这个的近代福音派，以及呢这个新的时代。 Kita mau ada 4 tahap, yaitu doa dari Yesus dan juga gereja mula-mula dan juga era Injili modern dan juga era baru. 好，当我在思考到这个主题的时候，
Ketika saya merenungkan tentang tema ini, 我就想到耶稣的这个祷告。 saya terpikir tentang doa Yesus. 耶稣的这个祷告是很长的一篇祷告来的， Doa Yesus ini ada doa yang sangat panjang. 在17章13到19节这边呢，这边就有提到耶稣祷告的目的。 Di pasal 17 ayat 13 sampai 19 di sini menerangkan tentang tujuan daripada Yesus berdoa. 耶稣说：“我为你们祷告，是让你们能够心里充满喜乐。 Yesus berkata, aku berdoa bagimu sehingga supaya penuh sukacita di dalam hatimu. 因为耶稣要回到神那边去了， Karena Yesus akan kembali kepada Allah Bapa. 所以留下的门徒会面对许多的患难。 Sehingga murid-murid yang ditinggal itu akan menghadapi banyak kesulitan. 所以耶稣祷告，希望他们能够有喜乐。 Sehingga Yesus berdoa supaya sukacita ada bersama dengan mereka. 那么这祷告呢，其实也带出另一个重点 Doa juga membawa beberapa poin penting, 啊，特别是在15节这边提到， khususnya di ayat ke-15 ini. 我不求你使他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。 Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. 那为什么呢？ Mengapa? 因为耶稣在17节就提到了啊，就是求你用你的真理使他们成圣，你的道就是真理。你怎么样差我到世上来，我也怎么样差你到世上去。 Seperti di ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 所以这里的成圣指的是呢，分别归给神， Di sini perbedaannya adalah 成圣 sanctifying。 pengudusannya itu kembali kepada Tuhan. 成圣的意思呢是分别归给神， Artinya kekudusan itu kembali kepada Tuhan. 分别出来。 Arti dipisahkan, Ya. dikhususkan untuk Tuhan. 所以当提到成圣的时候呢，它首先还不是这个道德的圣洁不圣洁， Awalnya kekudusan itu membicarakan bukan tentang moral kudus atau tidak. 首先的意思是呢是分别出来， Awalnya adalah memisahkan. 然后呢归给神去使用。 Lalu dikuduskannya itu dikembalikan kepada Tuhan untuk dipakai. 比如说旧约的圣殿的器具是需要圣洁的， Misalnya di Bait Allah yang diutamakan itu adalah untuk kekudusan. 他们用的器具是要圣洁的。 Ketujuh barang sajian itu harus dikuduskan. 比如说祭司要用来宰牛的刀， Misalnya seorang imam dia untuk membunuh sapi, dia harus kudus pisaunya itu. 他不可以在他的厨房拿一把刀来就可以用的，不可以 Dia tidak boleh sembarang ambil pisau dari dapur untuk menyembelih sapi, itu tidak boleh. 那这个刀呢，先要用这个牛羊的血去洁净之后， Dia harus dikuduskan dengan darah daripada kambing atau sapi. 才能够用来宰这些牛跟羊。 Baru boleh dipakai untuk menyembelih kambing atau domba atau sapi. 所以这是成圣的基本的意义。 Ini adalah salah satu kekudusan yang dimaksud. 不是说我们要先圣洁，不是，不是说我们要 Bukan 先 karena 圣洁 kita sendiri yang harus kudus dulu. 当然这是肯定的了啊。 Tentu saja itu perlu. 但是它基本意义是呢，先分别出来归给神使用。 Tapi makna dasarnya itu adalah kembali kepada Tuhan untuk dipakai. 所以我们是耶稣基督所分别为圣的。 Jadi kita adalah yang dipisahkan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi kudus. 意思说是让我们能够单单归给神去使用。 Artinya kita dikuduskan khusus untuk Allah pakai. 我们被分别为圣出来， Kita dipisahkan, dikuduskan 因为有一个使命要托付我们去完成， karena ada satu misi yang dipercayakan kepada kita untuk digenapkan. 这叫做圣洁， Ini namanya kekudusan. 这叫做分别为圣。 Ini adanya dikhususkan untuk dikuduskan. 所以耶稣的意思呢是非常非常的清楚。 Jadi arti daripada makna dari Yesus itu sangat jelas sekali. 耶稣呼召他们出世， Yesus memanggil mereka keluar dari dunia 是让他们不属于这个的世界， sehingga mereka tidak lagi menjadi milik dunia ini.
但耶稣呼召他们出世呢，并不是要他们离开这个的世界 Tapi Yesus memanggil mereka keluar dari dunia, bukan ingin mereka meninggalkan dunia. 啊，叫他们出来，不是叫他们离开 Memanggil mereka keluar bukan untuk meninggalkan 啊 dunia. 不是离开了去过一个与世隔绝的生活，不是。 Bukan memanggil mereka keluar sehingga mereka di tempat yang terpisah dari dunia ini. 而是叫他们再回去。 Tetapi dipanggil untuk supaya mereka kembali tetap di dunia ini. 所以我说是出世呢，再入世。 Jadi dikatakan sebagai keluar kemudian masuk kembali. 那么这样的一出又入呢， Keluar dan masuk seperti ini. 意思说带着一个新的身份跟新的使命进去。 Maksudnya adalah waktu dia masuk dia membawa satu identitas baru untuk masuk. 这一入世呢， Sejak begitu dia masuk kembali ke dunia, 已经是带着一个新的身份进 dia 去的， sudah membawa satu identitas baru untuk masuk. 新的使命进去的， Dan dengan misi yang baru dia masuk 去面对这个巨变的时代。 untuk menghadapi era yang baru ini. 耶稣他在地上的时代要过去了， Zaman Yesus di dunia ini sudah akan berlalu. 门徒要面对的是新的时代， Yang murid-murid ini hadapi adalah era baru. 他们有新的使命要去完成， Mereka ada satu misi baru yang akan dilaksanakan. 所以耶稣把他们分别出来，让他们再进去。 Sehingga Yesus memisahkan mereka keluar dan sehingga mengutus lagi mereka untuk masuk kembali. 那基于耶稣的这样的一个的使命呢，我们就来看初期教会。 Mari kita lihat misi dari Yesus itu yang baru di gereja mula-mula. 呀，我的这个可能有点乱掉了哈，没问题。我们来看这个初期教会。 Kita lihat adalah gereja mula-mula. 当我们看初期教会的时候， Ketika kita lihat gereja mula-mula, 门徒要真正入世完成新的使命呢，还有很多地方要去磨练的。 kalau murid-murid mau masuk ke dalam gereja mula-mula, masuk ke dalam era baru itu, maka banyak hal yang harus mereka melakukan pelatihan. 他们是带着新的身份进去呢，是比较容易。 Mereka kalau membawa satu identitas baru itu lebih gampang. 所以你看到五旬节圣灵大大降临的时候， Kita lihat ketika hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, 彼得一开讲，多少人信耶稣？ Petrus begitu khotbah, berapa orang yang percaya Tuhan? 多少人？ Berapa orang? 3000人。 3.000 orang percaya. 我们都知道，3000人如果只是算男人的话呢，你可能还要乘2、乘3、乘4。 Kalau kita 3.000 hanya yang dihitung adalah laki-laki, mungkin kita perlu kali 2 atau kali 3 lagi. 所以彼得后来他们行了许多的神迹奇事， Karena begitu banyak mukjizat yang mereka lakukan. 然后主就将得救的人天天加给他们。 Maka Tuhan menambahkan kepada mereka setiap hari orang-orang yang percaya. 后来彼得在圣殿门口使那个瘸腿起来行走的时候， Lalu Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di depan pintu bait suci. 彼得再一次的开讲， Lalu Petrus kembali khotbah lagi. 多少人信耶稣？ Berapa orang percaya Yesus? 5000人。 5.000 orang percaya. 所以初期教会一发展，短短的时间内呢，已经是成千上万了。 Gereja mula-mula begitu berkembang, dalam waktu yang singkat sudah berapa puluh ribu orang. 结果就引起当局的注意， Lalu menjadi perhatian bagi orang yang petugas yang berwenang 把 saat 彼 itu. 得他们抓了起来， Lalu mereka menangkap Petrus. 但他们却越传越勇啊！ Tapi mereka semakin semangat mengabarkan Injil. 回到教会祷告， Lalu mereka kembali ke gereja berdoa lagi. 圣灵充满他们，他们放胆继续的传福音。 Lalu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka semakin berani mengabarkan Injil. 所以看到说，使徒们用新的生命，他的这个新的身份，他展现的能力是，哇，大家是有目共睹的。 Murid-murid itu dengan status yang baru, dengan hidup yang baru, mereka mendemonstrasikan kekuatan Allah itu luar biasa sekali. 他们用这个新的身份、新的能力进去这个时代呢，他们展现的他的力量是没得比的。 Mereka dengan hidup yang baru dan identitas baru, mereka mendemonstrasikan kekuatan masuk ke zaman baru ini luar biasa. 因为有圣灵的同在，你看到是非常容易的。 Karena ada penyertaan Roh Kudus, kita lihat gampang sekali. 随便一讲啊，不能随便了哈，很认真的一讲， Dengan serius mereka sampaikan, 就3000人信耶稣； 3 orang langsung percaya. 再讲就是5000人信耶稣。 Khotbah lagi 5.000 orang percaya. 他的影响力是非常非常的清楚， Pengaruhnya itu sangat jelas sekali. 虽然有挑战，但是呢，却很快的就传开了。
Meskipun banyak tantangan, tapi sangat cepat tersebar. 但要带着新的使命呢，要真正入世呢，却是困难重重。 Tetapi dengan ingin masuk ke era baru dengan identitas baru, banyak kesulitan. 所以首先呢，门徒呢，我们都知道他们都是犹太人， Kita tahu bahwa murid-murid itu semua adalah orang Yahudi. 所以面对犹太人呢，他们把福音传得很好。 Terhadap orang Yahudi, mereka mengabarkan Injil dengan baik sekali. 所以刚刚说了，3000、5000、上万人已经信耶稣了。 Seperti tadi katakan 3.000, 5.000 dan 30.000 orang percaya Yesus. 神也天天把人得救的人加给他们。 Dan Tuhan juga menambahkan setiap hari kepada mereka orang-orang yang percaya. 但问题是什么？ Tetapi masalahnya apa? 问题是什么？ Masalah itu apa? 他们怎么传呢？就只传在犹太人当中 Bagaimanapun mereka mengabarkan Injil hanya di lingkungan orang Yahudi saja. 啊！你下次读《使徒行传》的时候，你大概注意一下， Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, engkau bisa memperhatikan. 他们怎么传就只传给犹太人。 Mereka hanya mengabarkan Injil di lingkungan orang Yahudi. 所以，即便他们被圣灵充满， Meskipun mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. 他们的民族意识呢一直打不破。 Mereka cuma konsep etnis itu tidak bisa diterobos. 犹太人只传给犹太人， Orang Yahudi hanya mengabarkan Injil kepada orang Yahudi saja. 所以你就发现了 Lalu kita di sini memperhatikan 福音后来是怎么样传给撒玛利亚人， bagaimana Injil akhirnya disampaikan kepada orang Samaria. 是因为教会有这个使命，就派宣教士去撒玛利亚吗？ Apakah karena gereja itu ada misi mengutus orang ke orang Samaria? 不是， Bukan. 那是因为他们被逼迫， Karena mereka dianiaya. 犹太人要抓他们， Orang Yahudi sendiri mau menangkap mereka. 你说他们最安全跑去哪里？ Menurut Anda mereka paling aman lari kemana? 撒玛利亚 Tentu saja di Samaria. 啊！如果还记得的话，他们连经过撒玛利亚都不要经过撒玛利亚的，对不对？ Anda akan mengingat mereka itu sebelumnya sama sekali tidak mau melewati Samaria. 他们宁愿绕道而行的， Mereka lebih suka memutar untuk pergi ke tempat tujuannya. 因为他们认为撒玛利亚人呢是不干净的。 Karena mereka menganggap orang Samaria itu tidak bersih, itu najis. 但现在被逼迫了 Tapi karena sekarang dianiaya, 啊！这些逼迫他们的犹太人是敬虔的犹太人来的， orang Yahudi yang menindas mereka itu ada orang Yahudi yang berkuasa. 所以肯定他们不会进到撒玛利亚人的地方去。 Tentu saja mereka orang Yahudi itu tidak akan masuk ke tanah orang Samaria. 腓利是这样跑到撒玛利亚去的，腓利 Philip, 啊，他是这样的情况跑到撒玛 Filipus 利亚去的。 dalam kondisi demikian dia lari ke orang Samaria. 但是感谢神的是什么呢？ Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan, apa alasannya? 腓利他是有使命的， Filipus itu ada misinya. 只是民族意识呢把他蒙蔽了， Tetapi karena pengaruh kesenjangan etnis itu membutakan dia. 所以现在不得已跑到撒玛利亚去， Tapi sekarang mau tidak mau dia terpaksa masuk ke daerah orang Samaria. 因为他是有福音使命感的人。 Karena dia ada satu misi, orang yang punya rasa misi Injil. 所以他在撒玛利亚也传福音。 Lalu dia di Samaria juga dia mengabarkan Injil. 如果是我的话，我可能先躲起来了 Kalau saya adalah dia, mungkin saya sembunyi. 啊，等到这些人跑掉了哈，我再出来啊。 Tunggu sampai orang Samaria itu pergi semua baru saya keluar. 所以他们有福音的使命， Jadi mereka ada misi untuk mengabarkan Injil. 但是民族意识限制住他们。 Tapi karena itu perbedaan etnis itu menghalangi mereka. 怎么传就是传不开，离开这个犹太人。 Sehingga mereka mengabarkan Injil bagaimanapun tetap di lingkungan orang Yahudi saja. 所以神只好容许逼迫， Lalu Tuhan izinkan mereka dianiaya. 让他们离开自己的舒适的区域。 Sehingga mereka meninggalkan lingkungan mereka yang nyaman. 感谢主，他们是有使命感的。 Puji Tuhan mereka itu ada tanggung jawab misi. 然后我们看看福音又怎么传到外邦人呢？ Lalu kita lihat bagaimana Injil dikabarkan sampai ke orang di luar, orang non-Yahudi. 啊，当我们读彼得跟哥尼流的事件的时候， Kalau ketika kita baca Petrus dan Cornelius, 我们会不会觉得很纳闷啊？ apakah bisa merasa membosankan? 啊，天使都已经向哥尼流显现了，对不对？ Malaikat pun sudah menyatakan kepada Cornelius. 为什么天使不干脆直接跟哥尼流传福音呢？ Mengapa
malaikat itu tidak langsung kabarkan Injil kepada Cornelius. 还要这么辛苦的去叫这个彼得 Dia mesti susah-susah mengajari si Petrus. 啊，一次看到让他看到异象，2次、3次给他看到异象， Sekali dikasih melihat visi, kedua kali, ketiga kali memberi visi kepada dia. 彼得怎么看就是看不懂， Begitu Petrus lihat-lihat tapi tidak mengerti maksudnya apa. 因为他的这种的民族意识太强了。 Tapi karena dipengaruhi oleh perasaan perbedaan etnis itu. 这些东西、这些动物，我从小都不吃，因为不洁净的。 Makanan ini, binatang ini dari kecil mereka tidak makan karena tidak kudus. 神说你拿起来吃， Tuhan katakan ambil itu makan. 但他的这种民族意识太强了， Tapi karena pengaruh daripada perbedaan etnis itu terlalu kuat, 神啊不可以吃。 dia katakan kepada Tuhan, Tuhan tidak boleh makan. 所以神很不容易的把他跟哥尼流撮合在一起。 Lalu dengan tidak gampang Tuhan mempersatukan antara dia dengan Cornelius. 如果你注意哈，彼得到哥尼流家的时候， Kita lihat bagaimana kuasa saat Petrus pergi ke rumah Cornelius. 彼得传福音还没讲完， Ketika Petrus mengabarkan Injil, belum selesai dia ngomong, 圣灵就降下来了。 Roh Kudus sudah tercurah. 所以我希望我不用讲完，圣灵降下来我就不用讲了哈。 Saya juga harap kalau sebelum saya tidak perlu ngomong sampai selesai, Roh Kudus juga dicurahkan. 我们都明白了啊，就不用讲了。我 Jadi 们就可以 semua 回 bisa 家吃 mengerti 饭了 langsung, jadi tidak usah ngomong sampai habis. 那彼得看到这个现象，他怎么反应？ Setelah Petrus melihat fenomena ini, bagaimana reaksi dia? 他说啊，这样也行啊，你 Dia 看到没有 katakan, begini pun jadi ya. 这样也可以啊。 Begitu pun boleh katanya. 他完全不明白。 Dia sama sekali tidak mengerti. 所以当门徒们面对他的时代的时候， Ketika para murid menghadapi zaman itu, 他们还有许许多多要去学习跟操练。 begitu banyak yang mesti mereka pelajari dan dipelajari. 所以正如加拉太书这边所说的3章28节， Sama seperti yang dikatakan di Galatia 3 ayat 28. 不分犹太人或希腊人，为奴的或自由的，男的或女的，因为你们在基督耶稣里都成为一体了。 Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 因为这才是合乎神旨意的教会。 Karena inilah gereja yang sesuai dengan kehendak Allah. 历代以来，教会不断的面对不同的盲点， Sepanjang zaman tuh gereja tidak henti-henti menghadapi satu blind spot. 神也借着不同的方式让教会有所突破。 Tuhan juga dengan berbagai cara agar gereja itu dapat mendapatkan satu terobosan. 那我们也是有许多的盲点， Kita juga sama, kita seringkali mempunyai blind spot. 特别是在面对新的时代的时候， Terutama ketika kita menghadapi era baru ini. 那我就要很快的来跳到近代的福音派。 Saya akan cepat melompat ke Injili modern. 我就很快跳了大概教会历史的1000多年。 Kita kembali ke gereja pada saat 1000 tahun yang lalu. 我们来追溯福音派 Kita lihat 70年代的发展。 pada tahun 70 tahunan, 70-an. 当时兴起了所谓的大型的布道会， Ketika itu sedang berkembang KKR yang besar-besaran. 所以如果在座可能很多经历过这个70年代的， Mungkin di antara Bapak Ibu yang ada yang pernah mengalami tahun 70-an itu ketika sedang KKR besar-besaran. 像那个葛培理的布道大会， Seperti KKR-nya 葛培理 Billy Graham. 然后呢，福音的这个的广播网， Terus ada siaran penginjilan. 透过这个的广播，透过电视，所以福音发展的非常的快。 Melalui penginjilan televisi, siaran, semua penginjilan berkembang pesat sekali. 所以吸引了大量的群众， Jadi menarik banyak sekali massa. 所以教会的这个出席率呢也是剧增。出席率。 Jadi acara-acara gereja juga sering sekali diadakan. Orang-orang yang datang ke gereja. Orang-orang yang datang ke gereja juga bertambah.
所以催生了所谓的大型的教会。 Sehingga terbentuklah gereja-gereja mega church itu. 所以我们看到这些超大型教会，大概是那个时候这样发展过来的。Mega church itu berkembang pada saat itu. 那教会呢，为了迎合时代，为了带出适切性， Gereja demi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, 教会用了许多行销的这种商业策略。 gereja memakai cara-cara marketing. 我举一个最简单的例子， Dengan saya akan memberi satu contoh. 美国发展的最好的教会，其中一个叫做是柳溪教会。 Gereja di Amerika yang berkembang pesat sekali adalah gereja Willow Creek. Willow Creek. 我不知道大家有没有听过 Mungkin banyak yang belum pernah dengar Willow Creek. 所以可能你们比较听过的是那个的Saddleback 马鞍峰， Mungkin Anda pernah dengar tentang gereja Saddleback 那个 Rick Warren， yang Rick Warren punya pendetanya ya. Willow Creek 是那个 Bill Hybel， Kalau Willow Creek itu Bill Hybel. 这个 Bill Hybel 他后来是晚节不保，晚节不保就是他年老的时候，他就犯了很大的错误。 Pendeta itu pada saat dia masa tuanya dia melakukan kesalahan yang besar. 最近很多所有的这些宗教领袖都是晚节不保。 Banyak sekali pemimpin-pemimpin dari gereja-gereja yang besar ini ketika masa tuanya melakukan kesalahan yang besar. 所以这个所谓的这个柳溪教会， Jadi gereja Willow Creek ini 是一个最典型的例子来的。 dia ada salah satu contoh yang paling ideal. 他们发展的非常的快，非常的成功， Mereka berkembang sangat cepat, sangat sukses. 吸引了很多人来参加他们的教会。 Menarik banyak orang datang untuk menghadiri gereja mereka. 但是进去到这个 Bill Hybel 的办公室的时候， Ketika mereka masuk ke kantornya Bill Hybel ini, 就挂着一个大大的海报， mereka terlihat ada tergantung poster yang besar. 他写着我们的业务是什么？ Di sana tulis tugas kita itu apa? 业务 Bisnis kita apa? Bisnis kita apa? 我们谁是我们的客户？ Siapa itu customer kita? 客户认为什么是有价值的？ Apa yang dianggap customer itu berharga? 这是完全是一个行销的一个的策略来的。 Ini semua adalah merupakan strategi marketing. 他们认为只要能够把人吸引到教会来， Mereka berpikir asalkan bisa menarik orang datang untuk ke gereja, 参与教会的整套的一些的活动跟节目， untuk mengikuti semua kegiatan dan acara gereja, 就可以塑造出成熟的门徒。 maka bisa membentuk satu murid yang dewasa. 所以他们举办了世界级的研讨会， Jadi mereka membuat acara-acara yang berkelas dunia. 所谓的领袖的峰会。 Jadi mereka membuat konferensi pemimpin puncak, konferensi puncak para pemimpin. 他们也影响了整个敬拜的这个的这个的发展， Jadi mereka juga mempengaruhi cara-cara penyembahan. 引进这个的新的布道的策略。 Mereka juga mengadopsi satu KKR yang baru, cara-cara yang baru. 我刚开始在牧会教会的时候，我也用了他的这套东西， Awal-awal saya jadi gembala, saya juga memakai cara-cara dia. 但我不是用他的行销策略。 Tapi saya tidak memakai cara-cara marketing dia. 他整理出一个棒球场的门徒训练， Dia membuat satu 棒球场 baseball， lapangan baseball punya gereja ya. 那个训练的策略。 Pelatihan, tempat pelatihan dengan cara-cara seperti main baseball. 所以第一类你要上什么课？ Tahap pertama engkau harus masuk kelas apa? 然后第二类你要什么课？ Tahap kedua engkau harus masuk kelas apa? 第三、第四这样。 Dan tahap ketiga dan keempat. 整个架构是非常棒的，非常清楚的。 Setiap tahap itu sangat luar biasa, sangat jelas. 但是呢，他们在大概30年之后， Tetapi mereka setelah 30 tahun, 30年， 30 tahun, 他们就做了广泛的内部的调查， mereka melakukan satu
penyelidikan secara internal yang besar. 他们要了解到底这些的聚会哪一些真正能够帮助到弟兄姐妹成长。 Mereka ingin mengetahui sebenarnya semua kegiatan ini mana yang bisa betul-betul membantu seorang untuk menjadi seorang yang dewasa kerohaniannya. 研究结果令人很惊讶， Hasil penelitiannya sungguh sangat mengejutkan. 教会发现他们的节目、他们的活动、他们的架构对属灵的帮助不大。 Akhirnya hasilnya mengatakan bahwa semua kegiatan dan juga acara yang mereka buka, strategi yang mereka lakukan tidak membantu untuk pertumbuhan kerohanian. 活动会议不能让人的生命成长， Kegiatan acara tidak bisa membuat kehidupan rohani orang bertumbuh. 它只让我们有一个假象， Dia hanya membuat kita ada satu 假象， gambaran yang palsu ya. 以为人来了他就学会了， Orang datang dia mempelajari, mencontohnya. 但生命的成长不是这样的。 Tapi kalau kehidupan yang bertumbuh bukan seperti itu. 这也让我想起刚刚所提到的马鞍峰教会 Saya teringat tentang gereja Saddleback ini. 啊，这个 Rick Warren。 Rick Warren punya gereja. OK， 我相信我们大概都有看过他的那一本书 Saya percaya kita juga pernah membaca buku Rick Warren ini. 啊，目标导向， Pedoman daripada tujuannya. 有翻译成印尼文吗 Ada kayaknya. Purpose for Purpose driven. driven life ya. ？Purpose driven 呀，有翻译成印尼文吗？ OK 有啊，应该有呀。有读过吗？ Apa pernah baca? 啊很能够帮助人的一本书。 Buku itu sangat menolong sekali. 但我很记得他的策略是什么， Saya ingat strategisnya itu apa? 因为他那时候面对的是所谓的战后的那些 baby boomer 的那一代 Karena yang dia hadapi adalah 啊，大概是我们这一代了 ，baby boomer。 zaman-zaman generasi kita lah ya. 啊我们这一代是生活在这个战后的 Kita hidup di zaman setelah perang. 啊，我们生活是很舒适的 Kita hidup dengan nyaman. 啊。那时候美国啊，他电视节目很精彩， Saat itu di Amerika Serikat acara-acara TV yang sangat menarik 他 sekali. 们坐在客厅很舒服的沙发， Mereka duduk di sofa di ruang tamu. 所以礼拜天就黏在沙发看电视就过了一天。 Hari Minggu mereka duduk di rumah nonton TV sudah cukup. 那他就要想办法如何把这种人把他带到教会来。 Lalu dia berpikir bagaimana caranya supaya orang yang duduk di sofa di rumah memindahkan mereka duduk di gereja. 非常有策略。 Sangat berstrategis. 他市场调查看到人的需要是什么， Dia pergi ke masyarakat, mereka mencari data apa yang dibutuhkan orang. 所以我教会就提供什么， Lalu di gereja saya sediakan apa, 人就会来我的教会。 maka orang akan datang ke gereja saya. 所以他们就提高他们的教会的可能敬拜的素质， Lalu mereka penyembahan di gereja mereka tingkatkan kualitasnya. 啊他们的节目、 Acara mereka, 他们的讲道 khotbahnya 要吸引人， harus menarik orang 才能够胜过电视的节目， sehingga mereka bisa mengalahkan acara TV itu. 人才愿意从他的客厅的沙发来到教会的这个座椅。 Sehingga orang-orang baru bisa memindahkan kesenangannya duduk di sofa ke gereja. 所以甚至有些教会就把教会的椅子改变了， Lalu sampai ada gereja yang merubah kursi-kursi di gerejanya. 改变成电影的那种椅子啊。 Oh, mereka merubah kursi seperti yang di bioskop. 所以呢，整个影响了整个所有的教会的这个发展。 Sehingga ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari gereja. 对不起，又是福音派， Mohon maaf, ini adalah aliran Injili. 又是福音派。 Aliran Injili ini. 教会为了跟世俗的活动竞争， Akibat daripada gereja bersaing dengan acara sekuler ini, acara duniawi. 就需要制造更精彩的节目。 Sehingga mereka membuat acara yang lebih menarik. 我记得比尔海伯他有一次讲， Saya ingat ada satu kali Bill Haber mengatakan 因为他 demikian. 们整个讲台魅力，演讲都非常的吸引人。 Mereka dari pembicara dan juga panggung semua sangat menarik orang. 人不断的来， Begitu banyak orang datang. 他想要怎么样让人不要再来。你看到没有 Dia berpikir bagaimana supaya orang itu tidak datang lagi. 他就开始讲一些大概人不大喜欢听得到。 Lalu dia mulai berbicara tentang orang yang tidak suka dengar.
其实是人真正需要听得到。 Sebenarnya itu adalah orang yang seharusnya dengar. 当我看到他这样的一个做法的时候，刚开始我很佩服他， Ketika saya lihat dia cara dia begini, awal-awal saya sangat memuji dia. 但后来了解了整个背景的时候， Ketika saya memahami seluruh latar belakangnya, 可能是用了太多世界的方法， mungkin dulunya dia terlalu banyak memakai cara-cara duniawi. 果然成功的把很多人吸引来了。 Setelah dia berhasil menarik banyak orang datang. 然后呢，开始要讲一些比较生硬的道，叫人不要再来。 Lalu dia mencoba untuk berbicara tentang firman yang lebih dalam, kebenaran yang lebih dalam, sehingga orang tidak suka datang lagi. 可能我今天晚上的道是比较深一点的哈。 Mungkin khotbah saya hari ini agak dalam. Maksudnya mungkin karena orang terbiasa dengar yang enak-enak. Begitu serius orang jadi nggak mau datang lagi. 但是其实真正能够喂养生命的是真正讲解神的道。 Sebenarnya yang betul-betul bisa memelihara hidup kita itu adalah membicarakan tentang firman daripada Tuhan. 而不是靠口才 Kebenaran 那边 Tuhan 转来转去，转来转去。 Bukan berdasarkan kita pintar berbicara, mutar sana mutar sini, menarik orang. 所以教会为了要跟世俗竞争， Jadi gereja demi untuk bersaing dengan keduniawian, 就需要更精彩的节目。 maka mereka membuat acara yang lebih menarik. 我记得印尼也要国庆了哈。 Saya ingat Indonesia akan segera hari kemerdekaan ya. 我记得我们新加坡国庆日， Saya ingat hari kemerdekaan di Singapura. 那么新加坡政府呢很喜欢放炮， Pemerintah suka kasih kembang api. 一烧是烧到那几十万的。 Begitu dibakar bisa ratusan ribu 我记 habis. 得一开始的时候，可能大概放了5分钟，哇，不得了，5分钟的炮。 Saya lihat itu kembang apinya selama 5 menit luar biasa sekali. 第二年再5分钟呢就没意思了， Lewat lebih 5 menit udah nggak ada 有没 artinya. 有？第三年再5分钟呢更没意思了， Tahun kedua, tahun ketiga, 5 menit itu sudah tidak ada artinya. 大概没人要看了。 Kira-kira udah nggak ada orang yang mau lihat lagi. 所以它的放炮越来越长，放炮越来越长的时间， Lalu mereka meluncurkan kembang api itu makin panjang waktunya. 烧掉更多的钱了。 Lebih banyak uang yang mereka bakar itu. 最后最近几年呢，不单在一个地方放， Lalu belakangan ini mereka bukan hanya di satu tempat aja menyalakan kembang api. 他们同时在好几个地方放。 Mereka sekaligus di beberapa tempat menyalakan kembang api. 当然，国庆需要大肆庆祝啊。 Tentu saja kalau hari kemerdekaan kita harus berpesta besar. 但我的意思是说， Maksud saya adalah 要吸引人的话呢，你的节目就要越来越精彩，越来越精彩。 kalau ingin menarik orang, acara kita harus semakin seru, semakin menarik. 其实许多的研究已经提出警告， Banyak penelitian menyampaikan peringatan 教会推崇世切性的时候， ketika gereja mengikuti cara 世切性 （relevance） relevansi ya, 就很快变成你下一代的不世切性。 jadi itu bisa menyebabkan satu ketidaksesuaian bagi generasi yang berikutnya. Jadi kesesuaian di generasi ini menjadi ketidaksesuaian di generasi berikutnya. 所以这个 William Inge 他说了一句话： William Inge mengatakan satu perkataan, 谁嫁给了这一代潮流为妻呢？他下一代的时代呢，就会把自己变成寡妇了。 William Inge mengatakan barang siapa yang kawin yang menjadi istri daripada tren generasi ini, dia akan menemukan dirinya menjadi janda di generasi yang berikutnya. 所以，当我们在面对新的时代的时候， Ketika kita menghadapi satu era yang baru, 当我们要迎合新的时代的时候， ketika kita berusaha untuk beradaptasi dengan era baru ini, 为了要带出教会的世切性的时候， ketika kita harus membawa kesesuaian dari gereja, 我们需要三思而后行。 kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. 上一个世纪的福音派的盲点，我希望可以成为我们很好的一个的学习。 Generasi era sebelumnya daripada gereja Injili bisa merupakan satu blind spot daripada kita. 好，那么
我们面对的是什么样的一个时代？ Zaman bagaimana yang kita hadapi saat ini? 每个时代都面对这个时代的变迁的挑战， Setiap zaman akan berhadapan dengan perubahan zaman itu. 这个变迁是越来越快的。 Perubahannya akan semakin hari semakin cepat. 我跟我们学校一个大概很年轻的老师这样的说， Saya berkata kepada seorang guru yang sangat muda, 我说我大概已经不了解你这一代了。 saya katakan kepada dia, saya mungkin sudah tidak memahami kalian, generasi kalian. 啊，大概是30出哦，30出，30出。 Dia sekitar umur 30-an lah. 他说一样的，他说一样的。 Dia katakan sama saja. 我对我的下一代我也不了解了。 Sama saya terhadap generasi di bawah saya juga saya tidak mengerti mereka. 这个时代变得太快了 Karena zaman ini berubah sangat cepat sekali. 啊！因为这个科技变得太快， Karena teknologi berkembang cepat sekali. 早期你问我，哎，这是什么？这是什么？我大概还懂。 Mungkin sebelumnya dulu kamu tanya saya ini apa itu apa, saya masih tahu. 现在最近到了那个卖那些电子仪器的店， Sekarang udah berubah menjadi apa? 我去看那个卖电子仪器的店， Mereka Pak Pendeta pergi ke toko-toko elektronik. 很多东西我都看不懂了， Banyak barang-barang baru yang saya tidak mengerti, tidak paham, tidak mengerti. 太快了。 Begitu cepat perkembangannya. 上一代跟下一代的鸿沟很容易产生张力。 Kesenjangan daripada generasi sebelum dengan ke generasi berikutnya seringkali terjadi satu ketegangan. 很多时候甚至造成伤害， Bahkan bisa menimbulkan satu luka ya. 以致教会常常是青黄不接， Sehingga gereja tidak dapat berbuat apa-apa. 青黄不接， Tidak 下一代接不上来。 Tidak nyambung antara generasi satu dengan generasi berikutnya. 最近教会最常谈的问题就是传承的问题。 Sekarang yang banyak dibicarakan oleh gereja adalah bagaimana regenerasi, mewariskannya. 然后也很多年轻人离开教会， Banyak sekali orang muda yang meninggalkan gereja. 因为疫情，新加坡后来就做了一个2022年的全新加坡教会的一个调查。 Karena pandemi sehingga setelahnya itu pemerintah Singapura melakukan satu penelitian tentang gereja. 教会做调查， Gereja yang melakukan satu penelitian di tahun 2022. 他们就发现了年轻人流入年轻人比较多的教会很大。 Mereka menemukan bahwa orang muda banyak pergi ke gereja yang lebih banyak muda dewasanya. Jadi sama-sama cari yang seusianya lah. 所以可能是种种的因素。 Mungkin berbagai unsur. 我想其中一个很重要的因素是呢，他在他原本教会呢很难一起的来配搭。 Mungkin ada salah satu unsurnya di dalam gereja dia sendiri, dia susah untuk beradaptasi. 思想概念跟上一代完全不一样。 Pemikirannya, konsepnya dengan generasi sebelumnya susah untuk beradaptasi. 所以疫情呢，就让他们去找到一些年轻人比较多的教会。 Pada saat pandemi, mereka coba mencari yang banyak anak-anak mudanya. 这是很可惜的现象来的。 Ini adalah fenomena yang sangat disayangkan sekali. 那些教会年轻人已经很多了，你再加入呢也没意思。 Di gereja itu sudah banyak anak mudanya, engkau ikut lagi bergabung ke sana itu tidak ada artinya. 这个教会可能年长的比较多，他们就是需要年轻人。 Di gereja ini mungkin yang senior sudah banyak, justru mereka yang butuh anak muda. 你看我们两边坐在一起，大概就知道了哈。 Coba kita lihat di dua baris ini, kita sudah bisa melihat perbedaannya. 我想这是教会普遍的一个现象。 Saya pikir ini adalah fenomena yang wajar di gereja. 所以我们要留意 Jadi kita harus memperhatikan 年轻人这样跑，肯定不健康。 anak-anak muda semua lari itu tentu saja tidak sehat. 但年轻人留不下来，教会需要好好去探讨。 Tapi kalau anak muda itu tidak bisa tetap tinggal, gereja harus menjadi satu PR lah buat gereja. 我们已经进入所谓的这个数码时代， Kita sudah masuk ke era digital. 它会加速了年龄、地理各方面的这个的鸿沟。 Dia bisa menambah satu
usia dan juga geografi semua ada satu gap lah. Ada jurang pemisah antara itu. 所以加上这是一个资讯媒体的时代， Ditambah lagi zaman era mass media 造成这个的鸿沟呢就更大。 membuat kesenjangan ini semakin besar. 我们很快的批评下一代不知人情世故， Kita bisa aja mengkritik generasi di bawah kita itu bahwa tidak tahu apa-apa. 但其实下一代是我们这一代栽培出来的。 Sebenarnya kita lupa bahwa generasi di bawah kita itu adalah hasil didikan dari kita. 所以我们应该是先自我审查。 Seharusnya kita diri sendiri harus introspeksi dulu. 下一代很容易批评上一代食古不化， Generasi baru suka mengkritik generasi sebelumnya bahwa kita kaku orangnya. 我说 dinosaurs 啊， Dia mengatakan itu adalah dinosaurus kuno ya. 就是不改， Tidak mau berubah, 不愿意变通， tidak mau menerima yang baru. 但是忘记了其实自己也不愿意变通。 Tapi mereka lupa bahwa dia sendiri pun tidak mau berubah. 所以在讲求适切性的时候， Ketika kita membicarakan tentang satu kesesuaian, 我们需要留意我们的下一代。 kita harus perhatikan generasi di bawah kita. 所以新时代的门徒使命呢， Jadi misi baru misi dari murid-murid di era baru ini 我们逃不掉，我们面对的是一个数码资讯时代来的。 tidak bisa kita hindari. Yang kita hadapi adalah era digital. 我们不一定是这个所谓的数码土生土长的， Kita memang bukan asli dari generasi digital ini. 所以这个也数码原生代啊。 Jadi artinya lahir dari generasi digital ini. Kita bukan yang lahir di generasi digital. 但是我们生活在这一个的时代呢， Tetapi kita hidup di generasi ini. 我们也免不了受到这个洪流的影响。 Tapi kita tidak bisa menghindar. Kita tetap terpengaruh dengan era digital ini. 谁现在手上是没有手机的？谁现在手头上没有手机的？ Siapa yang tangannya tidak ada pegang HP, gadget siapa yang tidak ada? 谁还用那个所谓的那个很旧型的那种手机的？ Siapa yang pakai HP yang masih model lama itu? 有啦，可能是很老的老人家在家里他要用大大的才能够用那种按的啦，有没有？ Mungkin yang udah usia senior itu yang pakai yang handphone gede-gede yang model kuno. 我们都是被这样的一个的数码时代所影响了。 Kita semua dipengaruhi oleh era digital ini. 那21世纪的人呢，是生活在荧幕之前的人。 Orang yang hidup di zaman abad 21 itu mereka hidup di belakang layar. 所以呢，现在有一句话叫做呢是荧迷一代。 Dikatakan sebagai kita Screen age， generasi layar. 根据洛杉矶的这个的时报报道， Kita Los Angeles News mengatakan Z 时代的人一天花在荧幕前的是7.2小时。 generasi Z itu hidup di belakang layar itu 7,2 jam per hari. Z 大概是可能是2000年以后的出生的。 Itu kira-kira yang lahir setelah tahun 2000. 那 X 时代的呢，也差不多大概6.3。 Generasi X kira-kira menghabiskan waktu 6,3 jam di belakang layar. 所以如果假设扣掉他们一天睡觉8个小时的话， Kalau dikurangin jam tidur mereka selama 8 jam, 通常是不可能的了哈。 biasanya sih tidak mungkin ya. 他们不可能睡这么长8个小时。 Mereka tidak mungkin tidur itu 8 jam biasanya. 但假设如果扣掉睡觉一天8个小时的话， Misalnya kita potong 8 jam waktu tidurnya, 他们一天清醒的时间一半是在荧幕前面的。 jadi waktu sadar mereka setengah itu ada di belakang layar. 现在手机大概都会告诉你的那个 screen time。 Di HP kita juga kadang sudah bisa kita lihat ada screen time kita ya. 你的是 Berapa lama kita 你的 lihat 是 itu. 每个礼拜不断增加的呢， Dan itu setiap minggu akan bertambah terus.
还是你每个礼拜会减少？ Atau layarmu itu akan menunjukkan setiap minggu itu berkurang? 我每次看到说，哇，这个礼拜你的荧幕时间上升了， Saya setiap kali lihat, wah minggu ini layar yang saya lihat itu bertambah waktunya. 哎，我就要小心了，接下来我就要少看一点。 Makanya saya udah harus hati-hati, saya harus mengurangi melihat HP. 这礼拜看到，哦，你的荧幕时间已经有下降了， Kalau saya lihat, wah minggu ini saya melihat HP berkurang, 啊，我就感谢主了，我就要 saya 坚持 puji 下去。 Tuhan, saya akan bertahan terus. 我们都是离不开这个的荧幕， Kita tidak akan terlepas daripada layar ini, 我们 gadget 都 ini. 我们都成了荧迷的一代， Kita sudah menjadi orang yang kecanduan, 对这方面的 generasi yang kecanduan. 对这方面的研究呢，已经有相当多的探讨。 Di dalam penelitian di bidang ini banyak sekali pendapat. 所以面对这个荧迷的一代，我们要如何去面对？ Menghadapi generasi yang sudah kecanduan ini, bagaimana kita hadapi? 很多东西是可以去谈的， Banyak sekali, 很多东西可以去学习的。 banyak hal yang bisa kita pelajari. 那么今天把焦点只放在如何训练门徒。 Hari ini kita fokuskan bagaimana kita melatih murid-murid. 我这边主要的分享有一个机构叫做呢 Impact 360的这个的学院。 Ada satu institut namanya 360 Institute. 呀，最近他们就写了这本书啊，就是叫做 Know, Be 跟 Live。 Mereka ada terbitkan satu buku, Tahu, Menjadi, dan Hidup. 可以帮助我们更了解新时代门徒训练当注意的跟当避免的。 Ini bisa membantu kita dalam hal pemuritan, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita pelajari. 那分享其中他们一个的学者所提到的， Di antaranya ada tersinggung tentang 他说有3方面已经是行不通的。 ada 3 hal yang tidak akan berhasil. 一个呢，娱乐享受绝不足够； Yang pertama adalah hiburan yang tidak cukup. hiburan sudah tidak cukup lagi。 Hiburan yang sudah tidak cukup lagi. 因为来到这个的年代， Karena udah datang kepada generasi ini, 是一个娱乐的年代来的。 adalah tahun-tahun untuk hiburan, 如果你教 zaman 会， hiburan. 如果教会又重视娱乐的话，你赢得了吗？你赢不了的。 Kalau gereja masih mengikuti cara-cara memberikan hiburan, maka gereja akan kalah. 我记得我那个年代，要看一个好的节目的话呢，要每个礼拜等的。 Saya ingat Betul. dulu saya kalau ingin nonton satu acara yang bagus, saya harus menunggu selama 1 minggu. Saya harus ditunggu. 我那时候是 Medan，我可能家穷哈，我的电视是黑白的 Dulu saya di Medan, mungkin TV saya itu hanya hitam putih. 啊，但是大概那时候80年代 Medan 的节目你们都知道了哈， Pada saat itu tahun 80-an, acara-acara di TV, kalian tahu semua ya. 哇，它广告很长，对不对？ Iklannya panjang sekali, 然后没什么节目的。 acaranya pun sedikit. 后来我就到了台湾去读书， Lalu saya pergi ke Taiwan sekolah, 哇，就大开眼界了。 lalu saya mulai 哦 terbuka. 他那个的周末8点档的那个连续剧，哇，很好看。 Itu film-film serial TV itu sangat bagus. 85年的时候我在台湾， Pada tahun 85 saya ada di Taiwan. 啊，那时候这个晚上周六的这个的8点档听得懂了哈？因为最好的节目是放在晚上8点， Acara-acara yang paling bagus itu selalu ditayangkan di jam 8 malam. 因为你大概是吃饱饭之后，哇，你就坐在电视来看 Karena 节目了。 diperhitungkan kira-kira jam 8 itu kita sudah selesai makan dan kita santai duduk nonton TV. 所以我们说8点档的节目是最好看的。 Jadi pas jam 8 teng itu paling bagus acaranya. 那个时候是播了一个武侠片， Saat itu ada satu film silat, 是演那个的一代女皇武媚娘。 judulnya Itai Unyang. Itai 女 Niwang 皇啊 Umenyang. 武媚娘对 Umenyang itu judul filmnya. 听得懂就听得懂，你翻译了也是听不懂的啦。 Kalau diterjemahkan juga makin kacau tuh. 所以我就不去教会了， Lalu saya demi nonton itu saya tidak ke gereja. 不去团契了，因为通常团契是礼拜6嘛哈。 Persekutuan saya nggak hadir di persekutuan lagi karena persekutuan kita hari Sabtu. 看完1个小时， Setelah 1 jam saya selesai nonton, saya nikmati. 然后再等6天， Lalu tunggu lagi 6 hari.
到了下个拜六才看第二集。 Minggu berikutnya nonton lagi seri kedua. 但是现在呢 Tapi sekarang ，anytime 啊， setiap saat kita bisa nonton. 40集你可以一天看完啊。 40 judul Anda bisa habisin dalam satu hari. 很有同感，对吗？ Anda merasakan yang sama. 所以娱乐呢是已经绝对不够了。 Jadi hiburan itu udah pasti tidak akan cukup. 但是呢，这一些娱乐呢，坦白讲，也不能让人的生命成长。 Tapi hiburan ini tidak bisa membuat hidup orang bertumbuh. 娱乐呢，不能让弟兄姐妹面对他们人生的危机。 Hiburan tidak membuat Anda bisa bertahan menghadapi krisis di hidup ini. 所以我刚刚说那些大教会， Kalau kita bicara tadi tentang gereja-gereja yang besar itu, 他们80年代、90年代很多人来了， mereka pada saat tahun 80-an, 90-an banyak sekali yang datang. 但现在他们发现这些人呢不再来了。 Saat ini mereka menemukan bahwa orang-orang itu tidak datang lagi. 因为你是用娱乐把他们吸引来的， Karena mereka ditarik dengan acara hiburan. 你没有娱乐了，他当然就不来了。 Ketika Anda tidak ada hiburan lagi, mereka tidak datang lagi. 第二呢，叫做过度保护呢行不通。 Yang kedua adalah overproteksi itu tidak akan berhasil juga. 我们通常是一种过度保护， Seringkali kita itu overproteksi. 那什么意思呢？ Apa artinya? 有时候一些年轻弟兄来问你一些的信仰的难题， Kadang-kala ada anak muda yang bertanya tentang hal-hal keimanan. 你就这样的可能敷衍的就不真正去回答， Mungkin Anda akan mengabaikan dan tidak serius untuk menjawab. 可能你也不懂得回答。 Mungkin juga karena engkau juga tidak tahu cara menjawab. 很多时候家里也是这样嘛。 Kadang di rumah juga seperti itu. 好，有时候孩子问你，哎，爸爸妈妈，我是怎么来的？ Mungkin ada anak tanya, Papa, Mama, bagaimana saya datangnya? 啊，你长大就知 Saya 道 asal 了， dari mana? 你长大就知道了。 Nanti jawabannya, nanti setelah kamu dewasa akan tahu sendiri. 他从你得不到答案，他会哪里找答案？ Kalau dari Anda dia tidak mendapatkan jawaban, di mana dia cari jawaban? 他在外面找答案。 Dia di luar, dia cari jawaban. 那外面会给他什么答案？ Jawaban bagaimana yang bisa diberikan di luaran. 所以教会也是一样， Gereja juga sama demikian. 也是怕他们接触太多的东西， Takut mereka bersentuhan dengan hal-hal yang lainnya. 但是现在谁不能接触啊？ Tapi zaman sekarang ini siapa yang tidak bisa mencari hal-hal baru? 你要保护他们已经是不可能的， Engkau ingin melindungi mereka itu sudah tidak mungkin. 所以过度保护呢，此路已经不通。 Jadi cara-cara overproteksi itu sudah tidak bisa berhasil. 第三呢，盲目信仰非答案。 Yang ketiga adalah secara membabi buta, iman secara membabi buta itu bukan jawaban. 呀，很多研究已经让我们看到， Banyak penelitian mengatakan 很多人离开教会呢，是因为在教会、在家里得不到答案。 banyak orang meninggalkan gereja karena di gereja, di rumahnya tidak mendapatkan jawaban. 呀，所以这个学者告诉我们，有3个呢已经是行不通的。 Jadi para ahli ini mengatakan 3 cara ini tidak akan berhasil. 面对上一代可能还可以， Mungkin bagi generasi sebelumnya masih bisa. 我们以前还是乖乖的哈。 Dulu orang masih baik-baik 哎 semua. 来祷告会呢，哎，我就来祷告会了。 Datang ke acara persekutuan doa, dia serius mengikutinya. 呀，现在年轻人问你为什么？ Sekarang anak muda akan bertanya, untuk apa? 我来要做什么？ Saya datang sini untuk apa? 我记得很清楚，有一次的经验， Saya ingat ada satu pengalaman. 我们那个年轻人他慢慢长大的时候， Ada seorang anak muda ketika dia tumbuh dewasa, 他就很期待来参加我们的祷告会。 dia sangat berharap untuk datang mengikuti acara doa. 我很想来教会的成人祷告会。 Saya ingin sekali menghadiri acara doa. 他一来了，坐下来之后， Begitu dia datang, dia duduk, 参加了大概1个多小时的， dia mengikuti kira-kira 1 jam, 他下次不来了。 kedua kalinya nggak datang lagi. 原来成人祷告会大概也是这样的， Oh, rupanya acara doa orang dewasa seperti itu. 他也没办法从当中可以得到什么叫做祷告。 Dia merasa dia tidak bisa mendapatkan sesuatu dari situ.
也没有人好好去引导他， Tidak ada orang yang menuntun dia, mengajari dia. 他下次不来了。 Lain kali dia nggak datang lagi. 可能我们觉得你太年轻了， Mungkin kita merasa dia terlalu muda. 你跟着就好，跟着就好 Lalu ikutin aja udah gitu. 啊，这是我们的做法，对不对？ Ini cara-cara kita. 啊，你跟他，你就知道是熟悉了。 Yang penting lu ikut-ikut nanti lama-lama jadi bisa. 但现在年轻人已经不跟了。 Tapi anak muda sekarang sudah tidak mau. 等一下我们再看一下现在年轻人一个特色。 Nanti kita lihat bagaimana model anak muda sekarang ini. 所以求主帮助我们要了解啊现代年轻人的需要。 Kiranya Tuhan membantu kita supaya memahami apa yang dibutuhkan oleh anak muda sekarang. 那这个机构呢，让我们看到有3个主要的要去留意的。 Ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 我就很快的当做抛砖引玉了哈。 Dengan cepat akan kita sampaikan. 第一个呢就是所知， Yang pertama adalah yang diketahui. 要能够认识耶稣更深， Supaya kita mengenal Yesus lebih dalam lagi. 因为这个的年代呢是碎片化的年代来的 Karena zaman sekarang ini adalah zaman ，fragmentasi， fragmentasi. 又是一个很迅速变化的时代， Dan juga merupakan satu zaman yang perubahannya sangat cepat. 并且也是一个讲求使用的时代。 Dan juga ini merupakan zaman yang 讲求实用 practical， mengutamakan fakta gitu ya. 实用啊 pragmacy。 Pragmasi. 我最近跟一个教会的一个的弟兄听他分享， Saya belakangan ini ada sharing dengan satu saudara di gereja. 他说现在跟一些的年轻人做生意哈， Sekarang kalau kita berbisnis dengan anak muda, 他们大概只有3年或者1年2年的这种概念而已， mereka paling bisa melakukan 1 atau 2 tahun saja. 然后他们就要换了 Mereka akan berubah. 啊。以前的公司不一 Ganti 样 mereka.，以前的公司可以是10年20年的 Mereka kalau dulu orang bisa di satu perusahaan dia bisa sampai 10 tahun. 呀，所以 Pekerjaannya. 现在的整个概念是已经不一样 Sekarang mereka pemikirannya udah berubah. 啊。你叫他去承担一个的重要的一个责任呢，他不要 Kalau kita suruh dia untuk menanggung satu tanggung jawab yang besar, mereka nggak mau lagi. 啊。by project 的呢，一个个案的呢，他可以。 Kalau untuk satu persatu mereka mau. 所以呢，因为他们在这样的一个环境长大呢，他们没有一个整体的一个概念。 Jadi mereka tumbuh besar di satu lingkungan ini. Jadi mereka tidak ada satu konsep secara global itu. 他们对真理的认识也是这样。 Terhadap kebenaran juga mereka seperti itu. 我们以前是比较系统性的去学习， Kalau dulu kita bisa secara sistematis kita belajar, 但现在没有用。 sekarang itu tidak gunanya lagi. 现在他要知道什么，他就去 YouTube 找什么。 Sekarang kalau dia pengen tahu apa, dia langsung pergi ke YouTube mereka cari. 他只要知道他现在想要知道的 Dia hanya ingin tahu apa yang sekarang dia ingin tahu. 啊。所以有一次我要教我的儿子弹钢琴， Oleh karena itu saya mengajari anak saya untuk belajar piano. 我的弹琴方法呢，就是呢哆来咪哈，画那五线谱，慢慢一个手去练的。 Cara saya belajar adalah satu jari demi satu jari itu belajar. 我这样教他1、2次，他不学了。 Saya ngajar dia seperti cara begini, dia udah nggak mau belajar. 呀，后来长大之后，他自己看 YouTube。 Lalu setelah agak besar, dia sendiri belajar di YouTube. 呀，他简单这样弹，他也开心啊。 Dia dengan sederhana ikutin, dia juga sekarang senang juga dia belajar. 整个学习已经完全不一样。 Cara belajar sama sekali udah berubah. 但是， Tetapi 也就是因为这样， justru karena itu 他们需要整体的认识圣经的世界观。 mereka perlu secara seutuhnya mempelajari gereja ini, secara Alkitab. 这样他们才知道他们是在神的整个计划当中的哪一个位置。 Supaya mereka tahu di dalam konsep Tuhan itu mereka ada di posisi mana. 在神整个救恩的历史当中， Di dalam sejarah anugerah keselamatan Tuhan 会把他们带到哪里去？ akan dibawa mereka kepada posisi mana. 因为他们缺乏这个， Mereka kekurangan ini. 所以他们要这方面的认识。 Mereka harus butuh satu pengenalan di bidang ini. 第二呢是琐事， Yang kedua adalah 琐事啊，menjadi menjadi ya. 呀，这是一个品格的问题 Ini masalah karakter. 呀，是一个更新的品格。 Ini adalah karakter untuk
memperbarui. 培养一个真正能够去爱神爱人的品格。 Kita membina satu orang yang mempunyai karakter untuk mengasihi Tuhan dan sesama. 对一个生活在荧幕前的这一代， Terhadap orang yang hidup di generasi di belakang layar, 他们所面对的是这个虚虚实实的世界。 mereka hadapi itu adalah dunia yang fiksi dan yang nyata. 他们的价值观是从这一些的媒体得来的。 Konsep nilai mereka dapat dari media sosial ini. 所以为什么说家长要好好的去引导孩子，就是这样。 Justru kenapa orang tua itu harus dengan baik menuntun mereka. 如果你把这个责任丢给媒体的话， Kalau tanggung jawab ini kita lempar kepada media sosial, 从小的时候，他们还小的时候，他们可能还跟你； mungkin saat kecil mereka masih mau ikutin kita. 当他长大了，翅膀硬了，他不跟你了。 Ketika dia mulai tumbuh dewasa, udah punya sayap, mereka tidak mau ikut kita lagi. 你发现他整个的世界观跟你完全不一样。 Engkau melihat konsep dia sudah sama kita, udah sama sekali berbeda. 他所爱的，他所喜欢的也完全不一样。 Apa yang dia suka, apa yang dia cintai itu sudah berbeda. 但许多研究让我们看到， Tapi banyak penelitian memberitahu pada kita, 其实这些年轻人是感到孤单的， sebenarnya anak-anak muda ini mereka merasakan kesepian. 因为他从家里得不到帮助， Karena dia di rumah mereka tidak mendapatkan bantuan ini. 可能教会也得不到支持， Dan juga di gereja mereka tidak mendapatkan dukungan. 他们是焦虑的， Mereka khawatir, 他们是缺乏安全感的。 mereka kekurangan rasa aman. 我们可以如何重塑他们的品格呢？ Bagaimana kita bisa membangun kembali karakter mereka. 其实研究让我们看到，他们都知道他们是这个淫迷一代， Mereka juga tahu, sebenarnya mereka juga tahu mereka adalah orang-orang yang 就是淫迷一代了。 tersesat gitu ya. 他们就是生活在荧幕前的， Oh, mereka itu adalah generasi di belakang layar. Generasi di layar ini. Generasi di belakang layar yang sering lihat di gadget itu. 他们都知道他们不应该， Mereka tahu mereka itu tidak harus. 但问题是你把荧幕拿掉还有什么？ Tetapi kalau kita membawa gadget itu, layarnya itu kita ambil, bagaimana? 有没有？不要说他们了，我们也是一样啊。 Jangankan mereka, kita juga sama. 把你手机拿掉，你还有剩下什么？ Kalau handphone Anda diambil bagaimana? 把你电脑拿掉，你还剩下什 Kalau 么？ laptop Anda diambil bagaimana? 所以他们并不是不知道， Jadi mereka bukan tidak tahu. 他们也知道，如果约朋友出去的话， Mereka juga tahu kalau mereka ajak teman keluar, 最后也是坐在这边，我开我的手机，你看你的手机。 akhirnya sama-sama duduk di sana, kamu sibuk dengan HP-mu, saya sibuk dengan HP saya. 那我约出去干嘛？ Lalu kita keluar untuk apa? 所以我们要好好去培养。 Jadi kita harus benar-benar untuk membina. 我最近前几期的新神有一个叫做新神脉动Heartbeat， 那个期刊，magazine新神的一个的期刊就会写一些文章啦，然后一些的带导事项啦，一些新神的一些资讯像 magazine 这样。 Ada satu seperti majalah ya yang mengajari tentang 就报告新神的一些的近况啦，老师会写一些的专题啦。jadi journal 类似 satu jurnal 我就写了有一篇好几期之前的， saya menulis satu jurnal 叫做科技安息。 itu namanya adalah istirahat teknologi. 有兴趣你们可以去翻一翻找一找看。 Mungkin Anda bisa melihat satu jurnal ini yang namanya judulnya adalah istirahat teknologi. 你找印尼文找不到了我写中文的是科技安息。 Keji Ansi. Jadi mungkin hanya di dalam bahasa Mandarin ada. Ingwen juga. 没有。 hanya di dalam bahasa Mandarin. 所以就是让我们看到说，从家里就要开始学习。 Jadi di sini katakan kita harus belajar mulai dari rumah. 很多时候这些小孩子呢是在家里养成的习惯来的。 Banyak sekali anak kecil itu mereka dari rumah sudah membiasakan kebiasaan buruk ini. 我就去到我们的kopi店， Kita masuk ke kedai kopi. 一个父母就带着他孩子去吃， Ada seorang ibu bawa anaknya pergi makan. 大概10来岁的青少年， Kira-kira usia 12 一 tahun. 到他就坐下来敲个脚，然后呢就滑手机。
Begitu sampai dia udah ngongkang kaki langsung main HP. 父母就忙了去点啊点啊，就拿过来啊。 Lalu mamanya pergi sana pesan makanan diantar ke depan dia. 他一直在外面就哗哗哗。 Dia sambil goyang kaki langsung main HP. 买完了全部坐下来了， Setelah selesai belanja semua duduk. 他就继续哗哗哗， Dia terus lagi main. 一手滑一手吃鸡腿。 Sambil main sambil makan paha ayam. 呀，吃完了就这样离开。 Setelah selesai makan udah pulang. 所以很多时候是家里养成的， Banyak sekali kebiasaan itu mulai dari rumah. 所以我们要学习科技安息。 Jadi kita mulai belajar istirahat teknologi. 家里要有时候是不用手机的，不看电视的。 Ada waktu-waktu di rumah kita tidak pakai HP, tidak nonton TV. 那我家客厅很早就不放电视了， Di rumah saya di ruang tamu sudah lama sekali tidak pakai TV. 因为我们发现，不然一回到就是看电视。 Karena asal kita pulang pasti nonton TV. 有一句话叫做“在呢又不在 Ada satu perkataan ada tapi tidak ada. ”，或者叫 “together alone”。 Ada satu perkataan bersama tapi kesendirian. 呀，好像是在一起的， Seolah-olah kita bersama-sama, 但是呢却是孤单的， tapi sebenarnya kesepian. 因为各做各的。 Karena masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. 你这样下去的话，长大了他们就养成这个习惯。 Kalau begini terus nanti setelah dewasa mereka akan mempunyai kebiasaan yang tidak baik ini. 最后是 Yang terakhir adalah 所为， suawe menjadi 第三个 hidup ya. 呀，hidup 啊。要帮助他们真正能够去有使命的， Kita harus membantu dia supaya mereka mempunyai satu misi. 我们需要从所知培养他们的所事。 Kita harus mulai daripada yang diketahui, terus yang mereka menjadi, 才能够成为他们的所为。 sehingga menjadi apa yang mereka jadi. 所以，当孩子习惯使用电脑仪器上网的时候， Ketika anak-anak terbiasa untuk browsing di internet, 这些东西就会成为他的一个生活习惯来的。 maka hal-hal ini akan menjadi kebiasaan di dalam hidup dia. 其实他们知道，他们是需要跟人有直接的来往的。 Sebenarnya mereka tahu mereka harus mempunyai satu hubungan dengan manusia, 但他们就是不会， tapi mereka tidak bisa. 他们就是不会。 Mereka tidak bisa. 所以我们会的人呢，要学习去继续帮助他们。 Jadi kita yang bisa ini harus terus membantu mereka. 所以有时候我发现，我教会的年轻人呢，好像是我很怕他们。 Anak-anak muda di gereja itu seolah-olah saya sangat takut pada mereka. 好像不知道怎么去跟他们接触。 Seperti saya tidak tahu bagaimana untuk berhubungan dengan mereka. 但后来我发现呢，其实他们更怕我， Tapi akhirnya saya menemukan bahwa sebenarnya mereka lebih takut kepada saya. 因为他不懂要怎么跟我讲话。 Karena mereka tidak mengerti bagaimana harus berkomunikasi dengan saya. 但当我们能够主动跟他们谈话的时候， Ketika kita aktif sendiri mau berbicara dengan mereka, 哎，你看到他们哇是很乐意的。 mereka itu sangat senang sekali. 所以让我们注意这个的时代的不一样。 Mari kita perhatikan satu perbedaan daripada generasi ini. 我们还有许多是要去学习的， Pasti banyak yang perlu kita pelajari. 不然的话，这两代呢，它会越来越分得更大。 Kalau tidak nanti kedua generasi ini akan semakin perbedaannya semakin besar. 如果家长、如果教会不去影响他们的话， Kalau orang tua ataupun gereja tidak pergi untuk mempengaruhi mereka, 外面的社交媒体会一直影响他们的。 maka media sosial di luar akan terus mempengaruhi mereka. 我们最怕的所谓是那个的同辈影响，对不对？ Kita paling takut adalah pengaruh dari teman sebaya dia, usia sebaya dia. 以前的话呢，他回到家呢，大概就安全了。 Kalau dulu begitu anak itu kembali ke rumah itu sudah aman. 出去呢，不知道他参什么朋友， Kalau keluar kita tidak tahu dia bergaul dengan teman yang 回 bagaimana. 到家大概就安全了。 Pulang sampai rumah kira-kira sudah aman lah. 但是现在呢，不一样了。 Tapi sekarang itu sudah berbeda. 他把他所有的同辈呢带回家来， Dia akan membawa semua yang sepadan dia itu bawa pulang ke rumah.
那些可以很支持他的，一直给他 thumbs up thumbs up 的，他把他带回家了。 Begitu banyak yang dukung dia, kasih like terus. 他在家里一直得到是这个。 Dia di rumah terus mendapatkan tidak mendapatkan pujian. 所以你说谁的影响对他最大？ Jadi siapa yang mempengaruhi dia paling besar? 所以让我们要更多的去学习了解这个的时代。 Mari kita semakin banyak belajar untuk lebih memahami generasi ini, zamannya ini. 不单是家庭，教会也是这样。 Bukan hanya rumah tangga, tapi di gereja juga demikian. 今天只是很简单的摆一个框架让大家了解一下。 Hari ini hanya sekedar satu kerangkeng aja ya, rangka saya sampaikan. 其实里面还有很多东西可以继续去谈的。 Sebenarnya di dalam ini masih ada banyak hal yang dapat kita bicarakan. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 耶稣，我们再次来到你的面前。 Ya Allah Bapa, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu. 我们知道这个时代的变迁， Kami tahu perubahan zaman ini. 很多时候我们也不知所措。 Kadang-kali kita tidak tahu berbuat apa. 求主帮助我们能够去洞察这个的时代， Tuhan, tolonglah kami untuk selidiki masalah generasi ini, zaman ini. 让我们仍然能够用你的真理去影响我们的下一代， Agar kami boleh dengan kebenaran-Mu mempengaruhi generasi berikutnya. 更是能够留意到代代相传的挑战。 Dan juga kami boleh memperhatikan tantangan daripada generasi regenerasi. 让我们能够真正的去栽培我们的下一代， Agar kami boleh dengan sungguh-sungguh membina generasi berikut kami. 好让教会、家庭都能够不断的继续的来扩展。 Agar gereja dan rumah tangga juga boleh terus berkembang. 听我们的祷告， Dengarkan doa kami. 奉靠耶稣基督宝贵的名求， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 讲神的话语，谢谢Santoso弟兄翻译sudah bertambah maju, 加油。Sekarang saatnya kita akan sesi tanya jawab. Saya rasa hari ini anak muda dapat banyak ya. Mungkin boleh